Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana tersetia dan bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, seringkali kita dengar ada saja pemimpin yang lompat parti, keluar daripada parti dan sokong parti lawan. Ada yang letak jawatan, ada yang isytihar sokongan kepada parti lain. Berkaitan dengan ini, baru-baru ini kita sudah mendengar antara pemimpin daripada UMNO yang meninggalkan UMNO dan menyertai PAS, yaitu adik kepada Presiden UMNO sendiri, Ahmad Zahid Hamidi. Apakah kesan selepas beliau menyertai parti PAS dengan alasan meneruskan perjuangan bapa kepada Zahid dan beliau sendiri, yaitu Hakim? Jadi saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, rupanya ini satu berita dikongsikan melalui Harapan Daily bertarik 17 Oktober. Seronoknya walaun adik Zahid masuk PAS. Ini senarai ahli keluarga pimpinan PAS yang sokong PMX. Penyokong PAS yang juga digelar walaun dilihat begitu seronok dengan penyertaan adik kepada Presiden UMNO, Datuk Abdul Hakim Hamidi, dalam parti komponen Perikatan Nasional itu. Kegembiraan mereka itu turut menarik perhatian Naib Presiden Amanah, Datuk Mahfuz Omar, yang juga bekas Naib Presiden PAS. Walaun terkinjah-kinjah komennya, ringkas di media sosial disusuli dengan emoji ketawa. Bekas ahli parlimen pokok Sena berkenaan juga berkongsikan senarai antara ahli keluarga pimpinan PAS yang kini sudah menyokong perjuangan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Rupanya bukan daripada UMNO saja menyokong PAS, tapi daripada PAS juga menyokong Anwar Ibrahim, menyokong kerajaan hari ini. Dalam tulisan ini, mereka terbabit adalah adik kepada Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi, yaitu Saidi Adnan. Saidi Adnan merupakan mantan yang dipertua Angkatan Belia Islam Malaysia Perak selain aktif sebagai penceramah bebas dan guru agama di Kedah. Turut menyokong kerajaan Madani ialah anak yang dipertua PAS Pusat 1982 hingga 1989 dan Mursyidul Ampas 1987, 1995, Tuan Guru Haji Yusuf Abdullah Rawa, yaitu Senator Datuk Seri Dr. Mujahid, yang kini timbalan Presiden Amanah. Anak Presiden PAS pada tahun 89 hingga 2002, Datuk Fadzil Muhammad Nur, dan anak Mursyidul Ampas tahun 1994 sehingga 2015, Datuk Nik Aziz Nikmat, juga menyokong kerajaan kini yang diterajui PMX. Jadi, rupanya ramai juga daripada kepimpinan PAS yang menyokong kerajaan PMX, kerajaan Madani hari ini. Jadi saudara-saudara, Anda rasa apa yang akan berlaku selepas ini? Anda boleh komen di bawah. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Kembali lagi bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, kita sudah dikejutkan dengan beberapa serbuan terhadap safe house yang melibatkan ahli politik berpengaruh, yang melibatkan bekas eksekutif MBI Selangor, dan melibatkan penemuan RM 5 juta dan juga RM 321.000. Menjadi persoalan, adakah berkaitan dengan rasuah lombong pasir yang diumumkan dan yang telah dalam siasatan SPRM, adakah melibatkan pemimpin daripada kalangan pembangkang hari ini, ataupun memang benar ada yang berkata Azmin Ali adalah ahli politik berpengaruh itu. Nah, ini menjadi persoalannya. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan,
Satu perkongsian terkini daripada Malaysia Kini bertarikh 19 Oktober. Kes konsesi pasir, SPRM tak tolak kemungkinan buat serbuan baru. Adakah selepas ini SPRM akan membuat serbuan lagi? Mungkin di dalam rumah ataupun di mana-mana, di almari, di rumah ahli politik berpengaruh, di dalam gudang, di dalam kilang, ataupun mana-mana sajalah. Adakah SPRM akan membuat serbuan lagi dan penemuan wang jutaan ataupun mungkin bilion lagi bakal ditemukan? Kita nantikan saja apa keputusan terkini SPRM. SPRM tidak menolak kemungkinan melakukan serbuan baru ke atas mana-mana premis jika ada keperluan berbuat demikian bagi menyiasat isu syarikat Menteri Besar Incorporated MBI. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, pegawai penyiasat sedang giat menjalankan siasatan daripada semua aspek bagi mendapatkan bukti berkaitan kes berkenaan. Dan sehingga semalam pihaknya telah memanggil tidak kurang 20 saksi bagi membantu siasatan kes berkenaan. Mana-mana tempat yang mempunyai barang bukti, menjadi tugas kepada pegawai penyiasat saya untuk mencari bukti berkenaan, kata Azam Baki. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, kalau benar SPRM tidak menolak kemungkinan untuk membuat serbuan baru, di manakah serbuan baru ini? Adakah di satu lagi ataupun mungkin lebih daripada satu safe house yang baru, ataupun mungkin benar-benar di kediaman ahli politik berpengaruh tersebut? Masih menjadi persoalan berapakah duit rasuah sebenarnya keseluruhan berkaitan dengan rasuah ini, dan siapakah pemimpin politik berpengaruh ini. Jadi saudara-saudara, ini pasti satu keputusan daripada SPRM yang mengejutkan ramai. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati. Sudah pasti beberapa kali kita pernah mendengar berkaitan dengan kes rasuah Lombong Pasir, REE, berkaitan dengan rasuah, banyaklah. Dan rasuah ini di kalangan pemimpin politik pun ada, di kalangan penjawat awam pun ada. Pemimpin-pemimpin yang diberikan kepercayaan, yang diberikan tanggung jawab, tetapi mereka lah yang memecahkan amanah itu. Saudara-saudara, ini satu pendedahan terbaru, ataupun satu pendedahan daripada Malaysia Kini bertarikh 17 Oktober. Sudah pasti kita rakyat Malaysia mahu mana-mana pemimpin politik, mana-mana ahli politik berpengaruh, mana-mana pihak yang terlibat dengan rasuah, sakau menyakau, tidak kira berapa ratusan juta bilion, pemimpin yang lama, pemimpin yang baru yang terlibat dengan rasuah perlu ditangkap, perlu diberikan hukuman, perlu dikenakan tindakan undang-undang. Karena perkara ini adalah satu perkara yang amat dibenci oleh Anwar Ibrahim ataupun PMX. Ini satu keputusan daripada Malaysia Kini. Malaysia Kini serah nama ikan besar pada Menteri KDN. Adakah senarai ikan besar ini akan masuk penjara? Malaysia Kini menyerahkan 3 nama yang didakwa sebagai ikan besar di sebalik sindiket visa perubatan untuk membawa masuk warga asing ke negara ini. Nama-nama itu diserahkan di bangunan Parlimen di Kuala Lumpur kepada Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail susulan permintaannya. Nama-nama itu melibatkan 3 ikan besar dikenali sebagai Tok Ya atau Tok Aya dan Dike dan adik serta 7 lagi individu didakwa terlibat. Daripada 7 nama itu, 4 nama daripada Jabatan Imigresen, seorang dari Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya ataupun MOTEK, dan 2 lagi dari SPRM, termasuk seorang yang telah meninggal dunia.
Ia diserahkan oleh wartawan Meja Bahasa Malaysia kini Binanta Kumar yang menyiasat dakwaan sindiket itu melalui pelbagai sumber termasuk Kementerian Kerajaan dan ejen terlibat. Nanta Kumar berkata, maklumat 8 muka surat itu diserahkan diikuti dengan perbincangan ringkas bersama menteri. Katanya, Saifuddin memberitahunya akan menyemak dan mengambil tindakan sewajarnya jika dakwaan itu didapati benar. Saifuddin menggesa Malaysia kini membekalkan pihak berkuasa dengan 3 nama yang didakwa sebagai ikan besar di sebalik visa perubatan yang berjalan seiring dengan counter setting. Ini susulan laporan eksklusif Malaysia kini yang menyebut bahwa ikan besar dalam skandal tersebut masih tidak disentuh di sebalik serbuan besar-besaran SPRM. Saifuddin berkata demikian setelah anggota Parlimen Kepong Lim Lip Eng membangkitkan perkara itu dalam sidang Dewan Rakyat. Jadi saudara-saudara berkaitan dengan ini, di dalam penulisan ini berkata, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki berkata dia tidak pernah mendengar tentang 3 nama yang disebut sebagai ikan besar. Setelah menyemak dengan pegawainya, dia diberitahu bahwa kod nama 3 ini tiada kena mengena dengan counter setting. Setakat ini SPRM menahan 60 individu, termasuk 50 pegawai agensi penguat kuasa yang disyaki terlibat dalam kegiatan counter setting di pintu masuk negara sejak 20 Ogos lepas. Makna kata, siapapun juga yang terlibat dengan rasuah perlu dikenakan tindakan undang-undang. Tuan-tuan, apa komen Anda?